Satu lagi hantaran ke depan. Orozco maukahnya sentuhan ke dalam gawang sendiri. Aksi saingan Liga Juara-Juara Elit atau ACLE menyaksikan Johor Darul Ta'zim FC berjaya menewaskan Ulsan Hyundai di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad kendalian Hector Bidoglio turun dengan misi memburu kemenangan kedua ditambah dengan kelebihan beraksi di laman sendiri. Sementara anak buah Kim Pan-gon terdesak mencari kemenangan pertama dalam saingan ACLE musim ini selepas tewas 3 perlawanan berturut-turut. Pasukan tuan rumah tidak menunggu lama untuk membuka jaringan seawal 8 minit permainan, menerusi pemain sayap berbisa Arif Aiman. Yudu, kali ini lepas untuk Arif Aiman. Peluang bagi Arif Aiman bijak. Dia mendapatkan gol peribadi yang keempat dalam saingan ACLE bagi meletakkan Johor Darul Ta'zim kini berada di depan. Pada minit ke-67 permainan, Oscar Arribas pula berjaya menjaringkan gol kedua pasukan selepas rembatannya terbias masuk ke gawang mengelirukan penjaga gol Ulsan. Arribas. Satu lambungan, masuk. Oscar Arribas. Dan ini salah satu jaringan yang terkena pemain pertahanan pasukan Ulsan Hyundai daripada Oscar Arribas. Penyerang berbisa JDT, Bertson da Silva menggandakan jaringan ketiga buat pasukan dengan rembatan deras selepas hantaran bijak daripada Afiq Fazail. Yang kembali diturunkan dalam persebaya pertama ketika bertemu dengan ke-9. Kali ini Bergson. Masih lagi Bergson. Bergson untuk jaringan ke-20-nya musim ini. Yang pertama di ACLE Elite. Untuk mengesahkan 3 mata menjadi milik Johor Darul Ta'zim. Di sebalik aksi perlawanan ini, ada beberapa pencapaian yang menarik perhatian penyokong bola sepak Malaysia. Pertama, kehadiran penyokong yang sangat memberangsangkan. Hampir 34,236 orang penyokong di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan kegemilangan Johor Darul Ta'zim FC menewaskan Ulsan HD. Sambutan hangat oleh para penyokong yang hadir seawal jam 4 petang di Stadium Sultan Ibrahim membuahkan hasil apabila skuad Harimau Selatan melebarkan rekod kemenangan ke atas anak didik Kim Pan-gon. Sorakan penyokong di stadium bergema seawal minit pertama perlawanan sekaligus memberikan motivasi tambahan kepada pasukan beraksi di laman sendiri. Kedua, rekod baik di laman sendiri. JDT mencatatkan rekod bersih apabila beraksi di laman sendiri musim ini setelah melakar kemenangan ke atas Shanghai Shenhua dengan keputusan 3-0 tempoh hari dan kemenangan juga 3-0 pada aksi menentang Ulsan HD ini. Ketiga, juara bertahan Piala FA Malaysia itu juga memastikan Ulsan HD tewas kali keempat berturut-turut dalam saingan Asia musim ini selain tidak berupaya meledak sebarang jaringan. Sebagai rekod, JDT berjaya merakamkan 4 kemenangan daripada 5 pertemuan berdepan juara bertahan K-League 1 itu dengan kali terakhir menang dengan keputusan 2-1 pada kancah ACL tahun lalu. Keempat, kemasukan pemain tengah Johor Darul Ta'zim FC, Afiq Fazail terus beri impak segera buat pasukan apabila beliau mencatat satu bantuan jaringan yang sangat sempurna. Kemunculan semula pemain berusia 30 tahun itu di pentas ACLE selepas sebelum ini bergelut dengan kecederaan terus mencuri tumpuan peminat dan penyokong di stadium. Pada minit ke-88 permainan, Afiq Fazail telah dibawa masuk bagi menggantikan Natko Insa. Beliau turut diberi tanggungjawab untuk menggalas tugas sebagai kapten pasukan buat JDT. Seminit selepas kemasukan Afiq, beliau telah menghadiahkan satu bantuan jaringan untuk gol ketiga JDT. Hantaran cantik dari Afiq telah dimanfaatkan penyerang sensasi JDT, Bertson da Silva dengan satu percubaan kencang sekaligus menewaskan penjaga gol Ulsan HD, Jo Hyun Woo. Selepas ditinjau dari laman SofaScore,
Afiq Fazail telah dinilai sebanyak 6.9 dengan 3 hantaran tepat 100% dihasilkan sepanjang 10 minit beraksi di atas padang. Kelima, nama pemain sayap Johor Darul Ta'zim FC, Arif Aiman Hanapi, terus menjadi sebutan bukan saja di kalangan penyokong bola sepak negara tetapi juga di pentas Asia. Ini kerana pemain sayap berusia 22 tahun itu sudah menjaringkan 4 gol dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Iblis berdasarkan statistik SofaScore. Ini sekaligus meletakkan Arif berkongsi kedudukan kedua penjaring terbanyak ACLE setakat ini. Arif berkongsi kedudukan berkenaan dengan penyerang berbisa Al-Hilal, Alexander Mitrovic, Salim Al-Dawsari, juga dari Al-Hilal, Sufyan Rahimi, dari kelab Al-Ain, dan Taisei Miyashiro, dari kelab Vissel Kobe. Ini menjadikan pemain sayap Harimau Malayah itu lebih berbisa berbanding beberapa penyerang terkemuka dunia yang beraksi di Asia. Antara nama yang diatasi Arif ialah Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Riyad Mahrez dan Joselu. Statistik ini turut mengesahkan pandangan jurulatih Ulsan HD, Kim Pan Gon, tentang status Arif sebagai antara bintang yang meningkat naik di Asia. Ya, saya lihat aksi Arif Aiman dan saya amat berbangga. Beliau beraksi dengan baik dalam beberapa perlawanan terakhir, caranya menjaringkan gol juga amat menakjubkan. Dia tunjukkan kualitinya kepada Asia. Ya, dia telah membuktikan segalanya, lebih kuat dan matang berbanding sebelumnya. Tidak lama lagi, beliau akan menjadi salah seorang pemain terbaik di Asia, katanya. Dan, keenam, di sebalik kejayaan JDT menumpaskan Ulsan HD, wajah Kim Pan Gon kelihatan suram. Menurut pandangan Pan Gon, beliau sedar, kualiti yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah menyebabkan pasukannya dihukum kekalahan keempat di Asia. Saya amat kecewa dengan kekalahan ini terutamanya kepada penyokong Ulsan HD. Ini juga merupakan satu aksi yang amat sukar, kata Pan Gon selepas perlawanan. Ketiadaan dua pemain utama Ulsan HD akibat kecederaan diakui oleh Pan Gon menjejaskan rencananya untuk turun dengan barisan terbaik di tempat lawan. Pemain mengharungi aksi yang sangat sukar hari ini dan saya amat kecewa. Dua pemain yang tidak dapat beraksi, Lee Mayong Jae dan Ko Seung Beom, memberikan kesan kepada perancangan pasukan, tambahnya. Ulsan HD tewas keempat-empat perlawanan awal di ACLE sekaligus menyukarkan peluang untuk mara kepusingan berikutnya. Selepas ini, JDT akan bertemu Shandong Taishan, manakala Ulsan HD akan menentang Shanghai Port pada 26 November ini. Dalam saingan ACLE ketika ini, JDT telah mencatat 7 mata selepas 4 perlawanan dengan 2 menang, 1 tewas dan 1 seri.